بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Wahai Tuhan, ajarlah kami Kau yang kami masih jahil, dan berilah kepada kami ingat semula Kau yang telah kami lupa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tuthir alaina, wa ardina warda 'anna. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم احفظنا في حفظك واقلعنا في كلامك. Wahai Tuhan, berilah tambahan pemberian Kamu, jangan Kamu kurangkan. Wa akrimna wa la tuhinna, Kamu muliakan, hendaklah Kamu muliakan kami, jangan Kamu hinakan kami. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Qamar, surah 54. Iqtarabat as-sa'ah wa inshaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. Surah yang kita baca hari ini surah baru, surah Al-Qamar, surah bilangan yang ke-54 daripada seluruh surah Quran ini. Dan belum daripada kita masuk dalam surah baru, coba kita sila tengok akhir surah yang kita baca minggu lepas, iaitu surah Ar-Rahman. Kita baca giliran lepas surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allama al-Quran, dan
Dua tiga perkara benda-benda pelik berlaku dalam Ar-Rahman ni. Yang pertamanya, Ar-Rahman sepatah sebut hari itu dalam bahasa Arab, juga dalam bahasa-bahasa sedunia. Kita tak boleh kita bercakap sepatah orang tak faham. Kalau Arab kena ada fi'il, fa'il, ada mubtada, ada khabar, ada sifat, ada mausuf, ada mudhaf, ada mudhafun ilaih. Itu susunan bahasa dalam bahasa Arab. Yang boleh jadi bahasa-bahasa dunia pun begitu jugalah. Jadi Ar-Rahman ni sepatah. Nak kata mubtada tak ada khabar, nak kata fa'il tak ada fi'il, nak kata mausuf tak ada sifat. Jadi oleh yang demikian, alim ulama bahasa yang kita panggil nahwu, ahli nahwu, grammar pun kicuhlah lagu mana lagu ni. Jawabnya dalam pengajian sastra juga, dia ada satu ilmu dia panggil ilmu balaghah, bayan, badi', balaghah. Ilmu balaghah ni ilmu bagaimana cara kita nak berucap, bagaimana cara kita nak bercakap, bagaimana cara kita nak menulis supaya cakapan kita, ucapan kita dapat perhatian orang. Satu daripada cara ialah kita bawa pelik pada orang lain. Bahasa yang pelik itu sepatah. Ar-Rahman sepatah. Bila sepatah tu orang jadi tercari-cari, tergagap-gagap, berapa-berapa, mana selagi. Dan tujuan Quran tu ke dunia ni untuk al-bala, untuk menyampaikan pada orang. Belah mana cara perkataan untuk beri sapa kat orang, buatlah ya Muhammad. Termasuklah ayat sepatah Ar-Rahman. Sebut hari itu sekali-sekala kita dalam bahasa kita Melayu pun dia terkejut benar. Kita katalah budak tangguh budak. Budak tu budak nak terjun api ke, budak nak terjun tangga ke, budak gelepar ke, itu masing-masing dah. Kalau kata-kata budak nak terjun tangga, dan terjun dulu. Jadi balik kata budak. Jadi semua bahasa di seluruh dunia ada benda-benda begini bagi membolehkan masyarakat tertarik dengan cakapan kita. Dan itulah tujuan asal turun Quran. Turun Quran ni nak suruh manusia ni dengar dia. Cara nak suruh orang dengar tu pandai-pandailah. Kita yang nulis, kita yang bercakap, kita yang berucap. Itu jawapan yang diberi oleh ahli bahasa yang kita panggil alif nahwu, saraf dan bayan, ilmu bayan. Satu yang kedua, dalam surah Ar-Rahman juga ada 31 kali diulangi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kejap-kejap jumpa fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kejap-kejap jumpa fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat fabi ayyi ala'i, Tuhan tanya balik kita. Kebaikan yang aku beri pada kamu, nikmat yang begitu banyak aku curah padamu tu, mu lupa ke dekat mana, cara mana, lagu mana yang boleh kamu lupa nikmat aku. Nikmat tak ada orang tak dapat nikmat Tuhan atas dunia. Tak ada atas dunia ni manusia yang hidup dengan tanpa nikmat Tuhan. Boleh nyawa melalui apa? Tubuh kita melalui hidung, melalui paru-paru, melalui lengan. Luar pada kita ni ada udara. Dalam udara sendiri tu ada, doktor panggil, ahli sains panggil oksigen dan nitrogen. Siapa dia buat udara, siapa dia tebuk lubang hidung, siapa dia buat paru-paru tubuhmu, siapa dia buat jantung, semuanya aku belakang. Mana ada manusia tebuk lubang hidung, mana ada manusia buat paru-paru untuk tapis debu-debu apa nak tubuh kamu. Jadi benda ni nikmat aku padamu. Kenapa kamu ingkari, kenapa kamu pendam nikmat? Itu hak dalam tubuhmu. Hak dalam luar pada tubuhmu tu pula, dengan udaranya, dengan anginnya, dengan lembabnya, dengan keringnya, dengan malamnya, semua ni benda aku buat belakang, tiba-tiba kamu ketepikan. Mana boleh. Ini cara Tuhan ajar kita bahawa agama ni barang betul. Aku di muka ni barang betul. Jadi bila barang ni betul, kenapa muslewengkan kamu? Kenapa kamu nidakkan? 32 kali Tuhan ulang dalam surah Ar-Rahman, ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan di tengah-tengah tu satu ayat yang paling mengejutkan kita ialah sanafrugu lakum ayyuhas thaqalan. Sanafrugu lakum ayyuhas thaqalan. Dua makhluk berat, itu jin dan manusia. Satu hari nanti aku nak berhenti ke jalan untuk aku tumpu pada muka. Aku nak berhenti ke jalan untuk tumpu pada muka satu hari nanti, hari kiamat.
Ni amo terjemah sanafrullakum tu lebih kurang begitulah. Sanafrullakum ayyuhas thaqalan. Lagi aku akan kosongkan segala kerja tugas aku tu hari nanti untuk nak adakmu, manusia dan jin. Tuhan tak nanti berhenti kerja, dia boleh buat belakang, tapi cara nak tarik perhatian manusia supaya manusia sekejap bahawa depan kita, depan hamba, depan adik kakak semua, orang mari, orang tak mari, depan orang Melayu, depan orang Cina, depan orang Inggeris, depan orang hitam, apa semua sekali ni kita akan depan satu hari untuk depan Allah Ta'ala. Sekali-sekala kita berjalan di jalan raya, ada polis blok, kita nampak polis blok, terkejut dah kita. Tanya lesen kau, berapa dia tali pinggang kat kau, kat kenalan kau, tanya pasport kau, lampu nyala kau, tanya banyak perkara. Kita mari ke depan boleh tengok polis, sedangkan polis tidak mesti takut orang. Kadang-kadang dia lalu dia lepas ke dia, tapi passion polis tu menimbulkan orang takut. Itu baru polis. Tuhan aku mana? Tuhan lebih pada polis kan? Tuhan ni kata satu hari nanti aku nak berdepan sama-sama orang, aku malah buat kerja lain. Sanafrullakum ayyuhas thaqalan. Aku akan adakmu je. Satu hari nanti aku akan buat kerja lain, aku nak adakmu, nak tanyamu. Sejak mu akhir balik itu buat apa aku? Mu fikir aku pergi saja. Buat padi, buat langit, buat bumi, buat itu, buat ini untuk pergi mu. Munya bayar lagu banyak aku. Ayat ni bila kita baca, kita mendengar lalu. Oh, semati dia lagu mana? Nak jawab lagu mana akhirat. Inilah faedah kita baca Quran. Satu daripada faedah kita baca Quran dengan reti. Kalau baca Quran saja nak tahu apa, kita kampung ni apa selalu sebut tak kena. Kita baca Quran kita nak cari pahala ya. Sedangkan Quran ni apa namanya, surat kiriman Allah, surat kiriman Allah pada manusia. Kirim surat anak kita, surat sayang kita, nak cok luar tu surat, cok pegawai kerajaan, cok polis ke, cok pegawai BPR ke, liar mata kita dibuat. Jadi kalau kita ambil surat dari sapu tak berhenti baca, tak kena kita duduk saja. Kita pergi rumah orang lain, panggil budak, panggil orang mana. Berapa itu lihat BPR tulis, cok luar ni BPR, cok luar ni balik polis. Kita kalut kerana kita tak berhenti baca surat. Ini kan Quran, surat Allah Ta'ala kepada manusia, manusia Melayu, manusia Cina, manusia India, segala jenis manusia di muka dunia, asal tidak hayawan ke orang ke, terlibat Quran. Jadi bila kita baca kita faham. Termasuklah ayat sanafrullakum ayyuhas thaqalan. Aku akan berhenti kerja lain untuk nak adakmu satu hari nanti, iaitu hari kiamat. Dan kiamat ni ajaran agama saja. Dalam sains tak ada kiamat, dalam teknologi tak ada ajaran kiamat, dalam falsafah tak ada ajaran kiamat. Yang terang ajaran kiamat ialah Quran. Kalau ada juga falsafah sebut kiamat, hanya sebut secara meraba. Dia nak sebut secara jelas tak boleh. Mana boleh jelas barang hak tak berlaku lagi. Barang hak berlaku dah banyak tak betul. Jadi oleh yang demikian, hasil daripada kita baca Quran, khususnya hari Jumaat begini, hari yang disebut hari Tuhan ganda pahala, dan hari Tuhan kirim melekat dia masuk kampung tu, biar kampung nanti orang berzikir, nanti orang selawat ke Nabi, nanti baca Quran. Maka telah amat mustahak lah kita guna hari Jumaat ni untuk kita dengan Tuhan kita. 6 hari dalam seminggu kita ambil kita, sehari je kita ambil kuih kita yang cukup baik. Sebab tu kita di Kelantan ni sejak zaman lagi, hari Jumaat ni hari cuti. Orang yang nak cuti hari Ahad dia punya pasal, tapi dia akan berjumpa dengan gerah. Kita hari Jumaat ni kita kosongkan hari ni untuk kita dengan Tuhan. Hari lain tu kita dengan Tuhan kata, bagi-bagi kita kata. Itu dia. Itu kemudian akhir sekalinya ayat minggu depannya. Tak habis lagi tadi tu. Sanafrullakum ayyuhas thaqalan. Kemudian ada ayat lain yang lebih kurang serupa. Wadharni wal mukadzibina ulil na'mah. Dharni wa man khalaqtu wahida. Ni ayat ni lebih kurang sanafrullakum. Dharni wal mukadzibina ulil na'mah. Muhammad, orang yang dapat nikmat tu, orang duduk lawan tu mau dapat nikmat, mau kaya-kaya, pangkat tinggi, pengaruh luar. Oh ni lawan ni. Nikmat yang boleh ke dia tu mari pada aku. Mana boleh orang kaya kalau tidak melalui aku? Kaya duit, kaya tanah, kaya rumah sewa, kaya sahang, kaya gapo. Duit ni mari tu. Duit asas silahnya daripada emas. Emas apa dia buat? Hak lah ni duit tu, duit kertas berapa ni karut ya. Kita kena tipu habis di seluruh dunia. Hak duit sebenarnya adalah emas.
Baklala ni pun mah dia tak reti turun rega. Tak ada masa mah dia turun rega. Kalau bunyi mah murah tu bukan mah murah. Duit tu nilai dia kurang, maka jadi mah murah. Awak panggil mah murah tak kena. Duit, nilai duit tu murah. Menyebabkan mah dia tak boleh jadi murah. Mari mana mah? Mu buat aku buat. Nak boleh ke mah mau korek juga perut bami sampai mati-mati ke diri. Utuh bami nak ke mah. Untuk buat kaya, jadi kekayaan. Siapa dia buat kaya? Bila boleh mah banyak, lupa kat aku. Orang lagu ni lah orang yang lawan ni. Baklala ni dalam Islam ni duit banyak lah. Duit banyak, pangkat tinggi, gari banyak, SA kuat, hak ni dalam Islam. Orang lagu ni Muhammad zarni, lak aku. Biar dia tak turutmu tak apa, lak aku, biar aku. Zarni wal mukadzibina ulil na'mah, biar aku lakon dengan dia. Dan sebanyak mana hak yang melawan ayat aku. Coba mendengung sekejap. Kita aku ni A baik, B baik, Timur baik, dia nak baik, mamak baik, lemah baik, termasuk di bawah al-mukadzibin yang berbohong ke agama kau, ataupun al-muti'in yang taat pada agama. Kalau bohong agama boleh lah, tapi dia makan berdepan sama seorang dengan Allah Ta'ala. Jetik dia, bersin dia perjalanan hati kita. So begitu juga zarni wa man khalaqtu wahidan. Ayat lain sebut zarni wa man khalaqtu wahidan. Ya Muhammad, biarlah aku wa man khalaqtu, basa lakon ngurus man khalaqtu, orang aku buat. Tak ada orang ni dibuat oleh sebuah kilang. Tak ada orang dibuat oleh seorang kerja. Mana ada kerja yang boleh buat orang? Mana ada syarikat boleh buat orang? Mana ada individu kampung boleh buat orang? Kok ya orang-orang ada ni aku buat belakang. Nelan mu tu aku lantik, dan sebanyak mana hak lawan mu tu orang aku buat belakang. Jadi kenapa tak padan dengan mu lak aku? Ini perkataan-perkataan gini boleh menimbulkan rasa ngeri, rasa gerung, rasa risau dalam hati orang. Dah tu tujuan Quran pun. Jangan jadi orang masuk neraka dengan tak teringat pada Quran. Dengan Quran pun tak sapa lagi. Dah Quran sapa dah, penerangan telah diberi dah, pernyataan telah diterang dah sekali, pas tak dengar juga tak aku tu. Cara yang paling demokrasi kita panggil. Kalau panggil cara yang paling demokrasi, tidak ada apa nanti. Islam tidak paksa orang, tapi dia paksa orang mengaji. Orang ada ilmu diminta mengajar, orang tak ada ilmu diminta mengaji. Tak dengar juga kerana degil ke, kerana ada kepentingan diri, itu masalah dia lah. Padahal aku buat nak akhirat. Itu para hadirin semua, ayat-ayat yang kita baca minggu lepas dalam surah Ar-Rahman. Hari ini kita masuk dalam surah baru namanya Al-Qamar. Al-Qamar ni lebih kurang jugalah. Ada perkataan-perkataan yang Tuhan ulang kali-kali. Ada dua jenis perkataan yang kita akan jumpa Tuhan ulang acak kali. Satunya walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ni ayat ni kita temu dalam surah ni berkali-kali. Satu lagi fakaifa kana adabi wa nuzur. Fakaifa kana adabi wa nuzur pun diulang kali-kali. Ayat-ayat ni di penghujung Quran. Ayat di penghujung Quran banding dengan ayat permulaan Quran berbeza. Ayat di permulaan Quran banyak menyentuh hukum, banyak menyentuh akidah, banyak menyentuh hukum, banyak menyentuh apa namanya masyar, pak begitu. Tapi ayat ujung Quran ni banyak tak menyentuh hukum dah. Kalau nama dah ayat hukum banyak dah halal, haram, sunnah, makruh, lama dah. Maka di penghujung Quran ni banyak menyentuh kiamat. Kerana kiamat ni ujung dunia. Bagaimana kita ni bila tua kan, ujung umur kita panggil. Bila orang ni ujung umur, banyaklah isah. Banyak isah. Ramai pergi surau tua-tua. Orang muda-muda tak apa nak pergi. Pesek manusia jangan-jangan orang muda-muda tak apa nak pergi masjid. Dah tua mula kat tukar mesong pakai wheelchair pergi juga. Begitu kenapa dekat dengan nak mati. Dia dekat orang nak mati, orang lupa habis segala keseronokan hidup, segala karaoke, segala dangdut, segala apa orang lupa habis. Dengan tak ada siapa dia ajar pun dia isah sendiri. Begitu Quran berujung Quran ni dia banyak cakap hak kiamat. Kerana bila sampai kiamat mu nak undur balik tak boleh lah. Bila sebagaimana bila mu tua nak jadi muda semua tak boleh. Bila sampai kiamat mu nak undur balik tak boleh. Maka belum daripada mati mengingat apa akan jadi di pada masyar. Sebab itulah Tuhan kata walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ayat ni diulang berkali-kali dalam ayat sekali lagi. Baik, sekarang kita masuk dalam terjemah Al-Quran dalam maksud. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir.
Iqtarabatis sa'atu, semakin rapat dunia ni dengan kiamat. Wa insyaqqal qamar, dan bulan di langit telah pun pecah belah dua. Wa ayyarau ayatan yu'ridu, kalau orang tu tengok tanda pun yu'ridu, mereka tak peduli, paling punggung. Wa yaqulu sihrun mustamir, dan mereka berkata itu sihir yang berterusan. Ini cerita apa namanya, kiamat adalah tajuk yang menjadi rukun bagi Islam. Orang masuk Islam, dia belajar 6 rukun. Hak bahasa luar ni 5 kita panggil rukun Islam. Rukun Islam ada 5 perkara hak perlu kita buat. Tak daripada mengucap, sembahyang, puasa, zakat, haji, 5 perkara. Ni hak bahasa buat luar. Hak bahasa yakin dalam nakal. Hak panggil rukun iman. Iman Allah, akhirat, iman Allah, Rasul, kitab, malaikat, apa semua sekali, ujungnya kiamat. Jadi kiamat ni satu daripada tonggak pengajian agama. Hidup kita di muka dunia ni kena yakin ni bahawa apa namanya, masalah mati tak payah Tuhan wayang. Kerana tengok sendiri hari-hari mau mati, orang ni mati tua, mati bara, mati aksiden, mati macam-macam. Jadi mati ni Nabi Muhammad tak payah wayang, kerana orang tengok sendiri. Hak Nabi Muhammad kena wayaknya sallallahu alaihi wasallam ialah masalah hidup balik. Hidup balik itulah kita panggil kiamat. Qama yaqumu qiyamatan, qama yaqumu qiyaman wa qauman wa qiyamatan. Qama makna bangun, qama yaqumu qiyamatan makna bangun cacat. Bila manusia mati, tidak mati selama-lama, bukan satu masa kali, satu masa nanti dia qiyamatan, bangun cacat. Hak ni hak wajib apa nama ni Nabi Muhammad wayak, dan wajib kita etika. Kita yakin 100% bahawa kita akan kita akan hidup balik. Sama ada kita setuju atau tidak, itu bukan kerja kita. Kita ni hanya menerima perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata bila mu hina aziz, hei mamak, hei timur, hei janak, hei acung, hei ramasami, mu kena bangun pada kubur, bangunlah kita pun. Dan sikit lagi dia sebut satu hari nanti manusia akan bangun daripada ajdar, daripada kubur. Ka'annahum jaradun muntashir, manusia akan jadi belalang yang berterbangan. Bagaimana lepas pada ngetan, kita pergi pada lepas pada ngetan, pelantan lepas pada ngetan, dia naik uar. Petang tu bila kita naik uar, belalang lari, belalang baru duduk makan, dia menjaring buruk. Jadi sebagai belalang tu, belalang berterbangan. Satu hari nanti manusia daripada kubur ni akan bangun berterbangan. Waktu tak tahu nak pergi lah mana, cari mok tak ada, cari pok tak ada, cari sains tak ada, cari polis tak ada, cari apa tak ada. Ini gambaran yang disebut secara kasar dalam Quran. Benda tu disebut kiamat, dan benda ni mesti berlaku. Kalau kiamat ni projek kerajaan, projek syarikat, boleh kita ubah surat. Amal sebut semua. Waktu tu Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri itu, Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, dia nak buat jambatan belok ke Singapura. Mari Pak Allah buat, tak ada apa. Mahathir tak ada kata apa, kontraktor tak ada kata apa. Kerana projek kerajaan, projek kita, projek syarikat, projek kerajaan, boleh kita ubah suai. Tapi projek kerajaan, projek Tuhan, mana boleh ubah suai. Projek satu daripada projek Tuhan ialah buat kiamat. Tak kira Cina, tak kira Melayu, tak kira duduk Mekah mana sekalipun, satu hari nanti bila lepas pada mati, hidup balik. Yang dia panggil tiupan sangkala yang keluar. Wa nufikha fis-sur fa idahum minal ajdath ila rabbihim yansilun. Ayat dari surah Yasin sendiri. Wa nufikha fis-sur. Satu hari nanti sangkala akan ditiup. Sangkala ni orang Melayu panggil, saya tak reti juga bukan dia sangkala, tapi sangkala disebut. Sangkala ni satu seruan, cara keseluruhannya Allah Ta'ala sebut, hei segala mayat, hei segala orang mati, hei segala ruh yang berterabungan, mari semula pada gabung dengan tubuh. Segala orang sarak ia putus getah habis, segala apa ni sendi tulang, segala darah berterabungan dalam kubur, beri pembalik semula. Fa idzahum minal ajdath ila rabbihim yansilun. Tahu-tahunya bila sangkala tiup, semua mayat akan yansilun, akan merayap berterabungan di atas dunia. Itu gambaran surah Yasin yang biasa kita baca hari Jumaat hari ini. Itulah disebut hari ini pun. Baik, sebelum daripada sebut benda tu, Tuhan kata iqtarabatis sa'ah, kiamat dia makin dekat. Iqtarabah, orang mengajar Arab, asas dari iqtarabah ni ialah qarubah. Bahasa Arab dia mesti 3 perkataan, paling sikit 3, paling banyak 6. Qarubah, qarabah, qarubah makna dekat, tambah lagi iqtarabah, tambah alif hamzah ta, jadi 5.
Jadi sekarang daripada qurba menjadi iqtaraba. Iqtaraba maknanya semakin dekat. Macam ba'uda maka dibuat ibta'ada. Qurba iqtaraba, semakin dekat. Kiamat ni makin dekat. Apa kita kata tari nak jatuh dah bawa bola mainnya, bawa bola keceknya, bawa bola tari nak jatuh. Jadi makin sikit mentari jatuh. Dia tak peduli pada kita duduk tidur ke duduk main ke, mentari kerja dia, kiamat pun kerja dia. Jadi iqtarabatis saah, kiamat makin dekat. Kalau hak tak sembahyang lagi, sembahyanglah. Kalau hak tak bayar hutang lagi, bayarlah. Kalau hak tak gapo-gapo ni, buatlah. Kerana kiamat makin dekat. Dia tak tunggu mu, dia tak tanya khabarmu. Sejak dah kerja aku ialah memperdekatkan kiamat dengan mu. Satu. Yang keduanya, wan syaqqal qamar. Dia terbelah dua bulan. Al-qamar makna bulan. Dalam bahasa Arab, kalau bulan, satu bulan, 1, 2, 3 dia panggil hilal. Hilalun, anak bulan kita panggil. Atas pada 3 sampai ke 13 sampai ke 12 dia panggil qamar. Daripada 13, 14, 15 dia panggil al-badr. Bulan pertama dia panggil badr. Bulan belum pada pertama dia panggil qamar. Anak bulan dia panggil hilal. Satu masa dulu bila Nabi kita sebut bahawa aku Nabi, bila aku ni Nabi, aku terima wahyu dari langit. Dan bila aku terima wahyu, kewajipan aku beritahu pada mana. Dan hak tak terima wahyu ni wajib dengar wahyu aku. Orang pakat menidur, pak saudara dia, mak saudara dia, pak sepupu, pak sepupu semua pakat menidur belaka. Belah mana menjadi Nabi sedangkan orang sepaku juga. Nabi-Nabi ni sepatutnya malaikat, sepatutnya makhluk lain baru layak jadi Nabi. Itu pandangan dia. Daripada tak ada hak lain sangat, tu hujah dia. Apa nama ni? Tu yang kata ulihan dia kalau betul menjadi Nabi, coba buat tunjuk tanda. Seperti kita kata satu orang mari, dia kata saya ni utusan daripada siapa dia? Daripada tuanku ke? Coba tunjuk tanda sikit dia. Ada kertas ke, ada berapa? Kalau tak ada kertas berapa, tak ada kenyataan daripada istana, lah mana dia nak mengaku. Ada satu orang mewek, saya ni pulih. Mana ada berapa? Ada surat ke, ada badge ke, ada berapa? Jadi kaedah manusia memang begitu. Orang zaman hari itu begitu juga. Mung Nabi Muhammad, baik coba tunjuk tanda. Lalu kita panggil mukjizat. Allah Ta'ala beri tanda. Sekali-sekala Allah Ta'ala beri supaya orang nak, dan sekali-sekala Allah Ta'ala tak beri. Kerana bila tanda mari, pahlawan juga, menata ni boleh nyakit lah. Kalau nak tanda, biar butir. Lepas pada aku beri tanda, beri kenyataan ni, nak turut kodok. Kalau nak turut, alhamdulillah selamat. Kalau tak turut, adalah hajalah aku ya. Tu dia dulu. Jadi ulihan ada masa Allah Ta'ala beri benda untuk manusia ni, iaitu orang itu minta supaya bulan ni terbelah dua. Benda yang masuk dalam kepala manusia, belah mana boleh langit boleh belah dua. Tapi insyaqqal qamar, benda ni berlaku sungguh. Para hadirin semua mau nak baca sebanyak mana hadis yang dibawa oleh itu yang kita kata ni. عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود قال البخاري قال أبو داود الطيالسي حدثنا أبو عامر المغيرة عن عبد الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قريش هذا سحر ابن أبي كبشة قال فقالوا انظروا ما يأتيكم من السفار فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم قال فجاء السفار فقالوا ذلك. Daripada Abdullah bin Mas'ud, riwayat Bukhari. Abdullah bin Mas'ud ni seorang sahabat Nabi yang lari daripada Mekah ke Madinah. Lari tidak hijrah kita panggil. Sebut lari tak comel, kena sebut hijrah, barulah ada tata tersilah sikit sebut. Lari-lari ni orang penakut, orang Islam orang tak boleh takut. Kalau dia lari juga, dia tak panggil lari orang ni, dia bunuh, ataupun dia panggil hijrah, berpindah daripada Mekah. Abdullah kata insyaqqal qamar ala Rasulullah SAW. Memang bulan telah terbelah dua di zaman Rasulullah masih ada lagi. Qalat Quraisy, bila terbelah dua bulan kerana Quraisy minta tanda, maka Tuhan pun tunjuk tanda bulan terbelah dua. Ada sihir Ibn Abi Kabsyah. Ini sihir dia. Pula ni penyakit manusia. Lala ni pun ada hak dengar kata tu, dia ada hak degil.
Bila dia minta supaya tunjuk tanda, dan Tuhan pun tunjuk bahawa bulan terbelah dua, bukit Gua Hira tu. Gua Hira tu sebelah ada hadis lain sebut, sebelah tu duduk sebelah kanan Hira, sebelah duduk kiri Hira. Bukit duduk tengah. Nampak jelas bulan terbelah dua. Dia kata pula, ada Sihir bin Abi Kabsyah. Ini sihir. Pula sihir. Wak tak ada arah nak jawab, wak ada nak tunjuk degil, dia kata ni sihir. Pada buat lagu mana nak suruh aku mu minta benda daripada aku tunjuk, kamu kata sihir. Arti benda hak mu minta aku bidak, baki lagi mu tak boleh terima tu mu punya pasal. Wajiban aku nya al-balaghul mubin. Wajiban aku buaya. Mu nak terima tu mu punya pasal, tak boleh terima mu punya pasal. Akhirat aku masuk neraka. Baik, saya lagi faqalu unzuru ma ya'tikum minas safar. Kata orang lain gini, kita tak usah kata saya lagi, kita nanti tengok rumungan kok baru sapa ke Mekah. Ya Mekah ni jok zaman jahiliah hari tu, pak zaman Nabi, pak lada ni pun ada semua rumungan pergi, amo pun pergi seminggu lepas pergi, mu pergi aku balik, mu pergi aku balik, setengah pergi buat umrah, setengah pergi niaga, setengah tu macam-macam pasal. Jadi Mekah ni sebuah negeri walaupun duduk di padang pasir, menjadi tarikan orang menego cara menego, orang buat ibadat cara ibadat, orang ada keluarga cara keluarga, orang makan angin ke pergi belakang. Jadi kata orang lain pula dia gini, dia kata nanti dulu tak usah kata sihir ni, kita nanti tengok orang baru sampai Mekah, dia tengok kodok bulan sebelah dua jalan. Waktu dia duduk jalan ni dia nampak kodok apa bulan sebelah dua sungguh. Unzuru ma'atikum minas safar fa inna Muhammadan yasi'u yusalana. Kata dia Muhammad ni kalau dia boleh sihir pun sihir kita aja, hok jauh pada dia nak sihir gua. Jadi kalau Muhammad sihir sungguh sah dia sihir kita aja. Orang hok jalan hok rumong yang baru nak sapa ni memang tak nak sihir. Faja as-safar faqalu zalik. Tahu-tahu bila rumong yang mari tanya khabar, demo hok jalan kemari ni nampak kod bulan sebelah dua. Dia kata apa? Ulo. Jadi oleh yang demikian, hok yang mengata sihir tak ada bukti, tak ada dalil. Mata-mata sifat lala ni pun kalau kita bawa hukum, bawa Quran apa macam-macam lah. Sebab kadang kita orang Melayu pun mulai dah ada jenis Abu Jahal. Kita baca Quran, dia kata ini Islam tak boleh pecah belah, Islam ni menimbulkan huru-hara, Islam ni menimbulkan sensitif, Islam tak ada kemajuan, Islam ni inti pembangunan. Macam-macam kata yang keluar daripada mulut orang Melayu sebagaimana keluar daripada mulut Arab 1400 tahun hari itu. Betul-betul masuk tanah lepas kubur pada reti. Alhamdulillah kita guna Islam di Kelantan sejak daripada tahun 90 sampai hari ini 18 tahun dah. Pembangunan terus menerus berlaku. Dan kemarin kita resmi pembangunan di Pasir Tumbuh memakan belanja lebih ke 100 juta. Jadi tak ada apa Pak Cina pusat kempah Melayu tak sesuai mung lah. Kata dia hadithun wajah bil musyrikin wajah bil Quran musyrik fi hinin wa lam yuru anhum takdzibun li Quran fala budda an yakuna qad waqa'a fa'lan bi suratin yata'adhab. Jadi kesimpulan tu yang kita ni kata benda ni berlaku zaman Nabi, dilihat oleh orang kafir sendiri. Dia orang kafir hak lawan Nabi tidak pakai bohong, cuma dia kata sihir ni arti benda tu berlaku, sah dia mengaku. Jadi bila musuh sendiri mengaku berlaku sihir, kalau tidak masalah yang kedua, arti benda ni berlaku sungguh. Bulan terbelah dua. Sampai begitu Allah Ta'ala layani kehendak manusia. Sebab itulah orang-orang tertentu diazab oleh Allah, ada kena bunuh dia pun yang pada dan sebagainya. Itu kita berhenti sekat tu. Kemudian wa in yarau ayatan yuradu wa in yarau ayatan yuradu. Orang itu kalau tengok sendiri mata dia ayat mana benda-benda penting, benda besar, yuradu, orang itu paling punggung, tak dengar kata wa yaqulu sihrun mustamir, ini sihir semua sekali. Wa kadzabu wa taba'u ahwa'ahum wa kadzabu, akhirnya kata wa kadzabu, orang ni membohongi. Kalau pun tengok dengan mata sekalipun dia bakal pelawak juga, dia membohongi juga, dia menidak juga. Wattaba'u ahwa'ahum, bila dia menidak hak mengajaranmu, dia tidak kosong dah. Wattaba'u ahwa'ahum, tu hawa nafsu. Para hadirin semua, ni satu benda yang kita tidak sedar. Kadang-kadang kita tak turut satu orang, kita kata dak. Bila kita kata dak, kita turut dia. Bila tak turut dia, ada apa kita bersendirian.
kosong, tak turut siapa-siapa. Kawan dia pun tak turut, mu pun tak turut, dia tu aku tak turut, duduk seorang, tak kena. Sebenarnya bila kita tak turut Nabi, kita turut hawa nafsu. Bila tak turut Nabi, sah dah turut hawa nafsu. Walaupun kita tak mengaku, tapi sebenarnya kita turut nafsu. Buat Tuhan ke nafsu, buat Nabi ke nafsu. Gak nafsu ni banyak orang, banyak nafsu. 10 orang, 10 nafsu. 100 orang, 100 nafsu. 1000 orang, 1000 nafsu. Kacau belau terus menerus. Kalau tidak ada satu tumpuan, satu ikutan yang kita pegang. Seluruh dunia ni kena ada sah orang yang kita akui. Hak betul-betul. Dan hak sah ni tak boleh orang biasa tak boleh. Kerana orang biasa dengan kita pun orang biasa. Hak sah tu pun orang biasa juga. Kena cari orang hak luar biasa. Dan orang luar biasa ni lah Nabi. Kerana Nabi ni tak mengaji dengan profesor, tak mengaji dengan tok guru, tak mengaji dengan cikgu, tak mengaji dengan Allah. Ini luar biasa. Kalau tak sih lagi lagu ni cara nahah apa, cara orang tak tua lah buat bumi hidup buat mahal orang kedai. Jadi mau tak mau, bila tak turut Nabi, sah turut nafsu. Nak kata Nabi pun aku tak turut, nafsu pun aku tak turut, melawak ya. Wa kadzabu wa tabau ahwa. Kali-kali ayat macam dia sebut dalam Quran supaya kita mengelak diri daripada turut nafsu. Wa kullu amri mustaqim. Sebagai benda di muka dunia ni bukan buat macam kebetulan, buat ni kemas dengan teratur. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi mutajab. Sesungguhnya telah datang kepada mereka bermacam-macam cerita yang boleh menimbulkan kegerunan. Belum padamu mai ke dunia ni sebagai Nabi, ada dah Nabi lain. Dan ramai dah atas dunia ni orang aku turun bala kalau tak turun Nabi. Ni orang tahu belakang. Dan memanglah orang Arab, orang Melayu baik. Orang Melayu kita kaji dengar buah air merah, kita dengar musuh Tok Janggut, kita dengar ribut besar, kita dengar perang Jepun. Di benda-benda gini tak ada orang yang boleh menidur. Serupa juga orang sendiri, dia dengar Ad dah pupus, Samud dah pupus, Firaun dia lemaskan dalam laut, Ibrahim Namrud dibakar mampu gitu ya. Ni barang orang dengar belakang. Sepatutnya bila mai buaya dia naik gerung lah. Takut-takut kena supaya Firaun kena selain laut. Sedangkan Firaun ni maharaja, king of the kings. Kalau raja atas dunia dia raja. Pun mampu ke laut juga. Dengan askar dia, dengan mahkota dia, dengan segala dia. Benda lagu ni dia dengar, dia takkanlah dia tidak izdijar, tidak berasa gerung. Manusia ni puja nafsu. Walaupun depan mata dia dengar dia bermacam-macam perkara. Pak lala ni kalau tuan pergi ke negeri Arab, khususnya Jordan apa tu dan Hadramaut Yaman banyak kesan-kesan rumah ia tak ada orang. Rumah tu bukan rumah kayu, rumah batu, bukit tu dia pahat, buat pintu, buat bilik, buat jendela, buat dewan, buat gapo. Ni benda ni berlaku 4-5 ribu tahun hari tu. Telah pandai dah manusia guna besi, guna pahat, guna tebuk, guna gapo, mati habis orang kerana lawan kaum Ad. Kazabat Adun pakai fakana azab wa nuzul. Kazabat Samud bin nuzul. Ad Samud ni ketuk bakar Arab yang hari tu pupus hari ni kerana Allah Taala setengah tu lepas banjir macam kaum Nabi Nuh mampu habis manusia. Dia lepas ribu sab'a layalin wa sab'a ayyam husum, 7 malam apa hari tu meneru banjir. Kita sini banjir ribu besar di China baik, di Indonesia baik, sekejap ya. 7-6 gapo karakter gapo dia panggilnya orang gitu je. Dah 3 minit hari pun habis. Ini 7 hari 8 malam. Sab'a layalin wa thamanat ayyamin husuma. 7 malam 8 hari. Angin ribut terus menerus. Orang cabut habis pun kayu punya pun cabut. Benda ni arah tahu. Sepatut dia gerung lah. Tapi buat pula bila buaya lawan pula Muhammad inilah manusia. Manusia Melayu pakala ni pun ada perangai macam tu. Kita minta doa lah mudah-mudahan Allah Ta'ala yang buka pintu hati supaya pakat turut lah. Tak ada apa ni, tak ada masalah apa turut Allah Ta'ala. Tak turut Tuhan, tu orang tak tolak undang-undang Islam, tolak undang-undang Islam. Kita ambil undang-undang orang buat, mana baik ambil undang-undang orang buat dengan ambil hak Tuhan buat. Tapi perangai manusia ni memang begitu dah. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi mutajab. Sesungguhnya telah datang pada mereka itu bermacam-macam berita yang menggerunkan, tetapi fama tughnin nuzur. Tak akhirnya hak benda meroyak pun tidak memberi manfaat pada dia.
Ni ayat ni apa ayat tasliyah Nabi. Nak menenangkan hati Nabi. Memang takut Nabi runsing, memang takut Nabi risau, memang tak duka cita. Bila manusia ni khasnya pemimpin ni runsing, risau, duka cita, memang nak buat kerja tak boleh lah, runsing, tidur, melengung. Bila pemimpin melengung, pemimpin tak boleh buat apa, akhir sekali jahanam habis segala raya. Jadi supaya Nabi Muhammad tidak runsing, tidak risau, tidak duka cita, Tuhan kata tak apalah ya Muhammad, biasa dah manusia tu begitu. Bila kat aku sampai masa pandailah aku buat pada orang ni. Hikmatun baligha fama tughnin nuzur. Pengajaran yang benar-benar sepatutnya sampai kepada hati puak manusia, sampai ke tulah hitam kita panggil, tapi fama tughnin nuzur, tak guna juga nuzur. Nuzur makna jamak pada nadir. Nadir mana orang yang memberita menggerungkan. Nabi Muhammad ni Bashir, Nadir, itu gelaran dia. Bashir makna bawa berita yang menyenangkan, dan Nadir makna bawa berita yang menyusahkan. Kalau aku mau buat begini ke syurga, senang hati kita. Tapi kalau buat begitu meneraka, pusing kita. Tiap-tiap Nabi ada benda apa berita baik yang kalau kita buat akan ujungnya syurga, dan Nabi juga bawa berita yang memburukkan yang kalau kita buat benda-benda begini akan neraka. Sepatutnya ramah dah nuzur. Hak yang bawa berita jahat ni, berita menggerungkan, ramah dah belum padamu. Tapi pama tu ni tak jadi apa-apa. Pasal kerah-kerah. Wa tawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur. Oleh itu ya Muhammad, aku nasihat padamu, wa tawalla anhum, tak pedulilah, tak usah peduli pada orang ni. Tawalla anhum, biarlah orang ni yawma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur, akan sampai masanya malaikat yang menggeruk mayat dalam kubur akan tiup sangkala tadi. Ketika itu dia sedar. Sebab tu dalam pepatah dan perkataan tasawuf kata an-nasu niyam fa idza matu intabahu. An-nasu niyam fa idza matu intabahu. Ini pepatah kata-kata hikmat daripada ahli radhiyallahu. Manusia ni tidur. Hak tidur tu tidurlah, hak celak pun tidur. Jaganya bila? Fa idza matu intabahu, bila mati baru celak, baru jaga. Ini perkataan-perkataan yang mencuit hati kita supaya kita sedar bahawa aku ni walaupun nampak celak bergerak sana sini, aku ni bergerak secara tak sedar, aku bergerak secara sedar. Jangan jadi kita ni bergerak sana suka hilang makan minum itu ini, rupa-rupanya mengigar, tidak sedar. Jangan jadi kita ni mengigar siang malam pagi petang. Biarlah kita bergerak dengan sedar. Kita makan barang halal, tidak makan ikut jumpa duk. Kita cari duit bola poket, duit halal. Kita berkahwin dengan perempuan, kita berdepan perempuan halal. Kita boleh pangkat cara halal. Kalau boleh pengaruh cara halal. Kita berniaga, kita menjadi profesor, kita menjadi pegawai kerja, biar kita buat tu dengan sedar, bukan dengan mengigar tu. Supaya kita bila kita mati, kita jelas nampak gambar yang kita buat tu, nampak apa ni dengan secara realiti dalam kubur. Layanan baik, makan minum diurus dengan penuh, dia daripada kubur sampai pada masa sampai kepada syurga, layanan baik. Itu dia an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Majoriti manusia ni tidur belaka. Hak tidur pun tidur, hak bergerak pun tidur. Kalau bergerak pun bergerak cara mengegang. Fa idza matu, bila dia mati intabahu, baru dia nampak molek, baru jelas molek. Syurga pun nampak dalam syurga, dalam kubur, neraka pun nampak dalam kubur, malaikat maut pun nampak, zabaniyah pun nampak, muka wanakir pun nampak. Lah ni tak nampak zabaniyah. Sengaja tu tak boleh nampak. Oh, kalau nampak belakang syurga neraka tak ada orang, ketak masjid siang malam 24 jam. Perempuan Jepun gitu. Pergi Jepun gitu ramai hari masjid. Orang turut berdoa nyebut di Jepun, maka orang sedar diri. Jadi nak suruh Jepun hari-hari apa dia? Kemudian khusyan absaruhum yakhrujuna min al-ajdath. Khusyan absaruhum yakhrujuna min al-ajdath. Bila malaikat panggil orang yang mati supaya hidup balik, orang itu akan bangun. Khusyan absaruhum, mata mereka kuyu. Lah ni hak lawan aku dekat mata tu luah litar kamu. Langit bumi nampak belaka. Bila bangun kubur puak-puak ni mata moyong. Tak apa nak celak. Khusyan absaruhum, butir mata mereka akan jadi khusyuk, akan jadi kuyu, akan jadi malap kerana terlalu pusing. Orang ni bila pusing kan, kalau celak kan, sebab kita tengok dasar khabar. Bila orang keluar daripada mahkamah, kita tengok dasar khabar, gambar orang tudung muka, ambil baju tudung. Bila berdepan ni kamera ya. Adik kakak baca dasar khabar, tengok gambar orang yang keluar mahkamah, tudung muka. Itu baru kamera baru. Tak jumpa untuk nak nakil lagi. Bila jumpa tak nakil bangun daripada kubur, tunduk.
yakhrujun min al-ajdasi, orang ni keluar daripada kubur ka'annahum jaradun muntasib, betul-betul macam belalang yang berterbangan, macam tadi lah. Dah keluar daripada kubur macam belalang kita gepok dia di pada tu, bukan aku kiri mulapak sana mulapak sini, perangai belalang. Begitu juga orang atas dunia ni, kita bangun pagi tu duduk di rumah tak jadi belalang tu, pergi ke kantin ke, pergi ke masjid ke, pergi ke bilik air ke, senang. Atas dunia ni kita senang, tapi tidak semua macam ni berlaku di akhirat. Ada masa mu senang atas dunia, dia ada masa mu tak tahu halu nak pergi ke mana. Bangun kita pergi supaya kita pergi orang kampung, pergi ke Mekah. Orang kampung tak biasa berjalan jauh, lagi ke Mekah, pergi ke Kuala Lumpur sudahlah, pergi ke Mekah, masuk tak jumpa pintu banyak. Tahu pintu mana? Pintu aku tadi. Kau pintu serupa dah. Kawan ni cari timur, dia lari, dia cari ke barat. Jadi setara manusia yang tak biasa berjalan, bila masjid Mekah tu sesat 3 hari baru jumpa, kita cari lek kanan, dia pergi cari lek kiri. Akhir sekalinya lapar letih, kau minum air zam-zam dalam masjid lah. Akhirat kalau air zam-zam pun tak ada, gapo pun tak ada. Benda-benda begini gambaran telah diberi oleh Allah awal-awal lagi, benda akan berlaku. Inilah kelebihan Allah Ta'ala. Dia rakyat dan masa depannya begini. Terserahlah pada akal fikiran. Sebab tu Islam ni dia mari atas kita ni lepas pada umur kita akil balik. Pada kita ni akil balik, barulah Islam ni menjejak. Waktu kita budak, lihat Allah Ta'ala nak makan, ropak, nak curi siapa, nak tak semayang, tak ada apa. Bila akil balik, bila akal yang kita sampai pada kita reti cuma cuci, reti dosa pahala, barulah Islam tu berjejak. Tanda Tuhan ni baik yang kita siaplah pada kita. Kalanya dosa pahala kena tak budak kecil lagi, teruklah budaknya. Sebab tu ibu bapa kena jaga anak dia, ajar halal haram. Cuma cuci kita panggil halal haram sunat. Jap kecil lagi, bila siapa umur 15 anak kita terlibat dengan dosa pahala. Kalau tak ajar juga pak mak pok pun kena suah. Muhti'in lada' khushan absaruhum yakhrujuna min al-ajdati ka'annahum muhti'in lada', semuanya tunduk pada da'a yad'u bahwa da'i maknanya pemanggil. Akhirat kalau ada malaikat dia panggil, mai sini tak sampai sana, sini. Malaikat bila panggil tunggu belakang. Selama kini enggak tak usah mai serah ada kerja. Di masjid solat engkau kemarin kita. Pandai dah berdalih. Akhirat pula Tuhan kata dak taat belakang ikut suruh. Kanan belakang. Suki polmu Tuhan kata. Lembu ikut hamba kanan kiri. Allah. Yaqulu kafirun hadha yaumun asik. Ketika tu orang kafir sebut sama sendiri hadha yaumun asik. Allah hari ni hari susah. Lama kini senang belakang. Nak piti, nak pangkat, nak gapo, suruh takak, suruh gapo, suruh buat belakang. Senang, suruh takak orang SA gapo. Ambo jumpa dengan orang baru keluar daripada SA 3 hari. Allah. Dia kata gapo dia, mau tanya dia gapo dia. Dia kata kita tulis, kita wayak benda lain, dia tulis benda lain. Kita wayak bahawa kita sini ngaji sini tulis wayak. Dia tulis. Tahu-tahunya bila baca benda lain. Baca suruh ketua dia suruh. Tak suruh orang tak baca suruh kita wayak. Nyata dunia. Kenapa? Ketua dia suruh dia buat belakang. Walaupun halal haram sunat maka buat belakang. Akhirat kalau Tuhan kata ikut suruh tu belakang. Kanan kiri. Hok agah-agah tak muka dunia ni, akhirat pula moyok habis. Tu kan. Bila dengar begitu kan, kita apa nama ni? Kita cek diri sendirilah. Hamba baik, adik kakak baik. Dengar hak Tuhan suruh kau tak dengar. Kalau tak dengar kat dunia ni boleh awak tak dengar, tapi masuk dalam kubur kena dengar belakang. Daripada dengar dalam kubur baik dengar atas dunia lagi. Dengar dalam kubur kan terpaksa. Dengar atas dunia dengan skorela. Hak skorela ni hak Tuhan. Ketik kat dia. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه فاجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tepat di komplek 6 Kepala Sektor malam ini ya, malam ini kita pada umumnya tersebut oleh para saudara-saudara.